Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan bincang soalan UPKK dalam subjek adab pada bahagian C. Okey, bahagian C ni dia ada 30 markah. Okey, jom kita tengok contoh-contoh soalan pada bahagian C untuk subjek adab. Okey, soalan yang pertama, arahan soalannya ialah isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, kat sini dia bagi kita 5 pilihan jawapan dan ada 5 juga soalan. Okey, kita tengok. Soalan yang pertama, abang terlibat dalam jalan raya. Okey, kat sini mana jawapan yang paling sesuai yang kita nak pilih? Abang terlibat dalam mengguris jalan raya. Abang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Abang terlibat dalam silaturahim jalan raya. Kesihatan jalan raya. Pemeriksaan jalan raya. Okey, so yang paling sesuai dekat sini ialah kemalangan. Okey, so kita tulis kat sini. Abang terlibat dalam kemalangan. Okey, kemalangan jalan raya. Okey. Seterusnya, doktor, doktor melakukan tempat kosong terhadap pesakit-pesakitnya. Okey, kita cuba dengan cari jawapan dia. Okey, doktor melakukan mengguris. Tak tepat. Doktor melakukan silaturahim terhadap pesakit-pesakitnya. Ataupun doktor melakukan kesihatan terhadap pesakit-pesakitnya. Ataupun doktor melakukan pemeriksaan terhadap pesakit-pesakitnya. Okey, yang ini jawapan yang paling tepat untuk soalan nombor 2 ni. So, doktor melakukan pemeriksaan. Okey, kita pun tulis pemeriksaan. Okey, pemeriksaan. Okey, pemeriksaan terhadap pesakit-pesakitnya. Okey, seterusnya, hargailah nikmat. Okey, nikmat apa yang Allah berikan? Nikmat mengguris, nikmat silaturahim, nikmat kesihatan. Okey, jawapan yang paling sesuai ialah kesihatan. Hargailah nikmat kesihatan. Okey. Kesihatan. Okey, hargailah nikmat kesihatan yang Allah berikan. Okey, soalan yang keempat, melawat pesakit boleh merapatkan hubungan. Hubungan apa? Hubungan mengguris ataupun silaturahim. Okey, jawapan yang tepat ialah silaturahim. Okey, so kita tulis kat sini, melawat pesakit boleh merapatkan hubungan silaturahim. Okey, silaturahim. Okey, seterusnya, elakkan berbual perkara yang boleh, satu jawapan, mengguris perasaan pesakit. Okey, so kita tulis kat sini perkataan mengguris. Okey, elakkan berbual perkara yang boleh mengguris perasaan pesakit. Okey, macam mana berbual perkara yang boleh mengguris perasaan pesakit? Contohnya, pesakit memanglah dia sakit, sebab tu kita pergi melawat dia, dia sedang sakit. Tapi masa kita bersembang tu janganlah pula, jiran aku dulu sakit macam ni lah, 2 minggu je bertahan, lepas tu mati. Janganlah cakap macam tu. Itu perkara ataupun perbualan yang boleh mengguris perasaan pesakit. Contohlah kan. Okey, kita tengok ke soalan seterusnya. Okey, arahan soalan dia ialah padankan penyataan di bawah. Okey, padankan ni dia sama dengan suaikan. Okey, kita tengok dulu apa yang dia nak. Dia nak ialah adab ziarah kubur
dan larangan ziarah kubur. Okey, dia nak adab dan larangan. Okey, kita tengok satu-satu. Nombor 1, meminta keberkatan kubur. Okey, meminta keberkatan kubur ni ialah larangan. Macam mana meminta keberkatan kubur ni, maksudnya kita minta sesuatu daripada kubur tersebut. Okey, sedangkan permintaan kita ataupun doa kita ni mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kubur. Okey, seterusnya mendoakan penghuni kubur. Okey, mendoakan penghuni kubur ialah adab ketika menziarahi kubur. Bila kita pergi ke kubur, bacalah ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mintalah keampunan kepada diri kita sendiri dan juga kepada ahli-ahli kubur. Okey, ataupun dekat mana kita pergi ke kubur, siapa dalam keluarga kita ke, saudara mara kita ke, mintalah Allah ampunkan dosa-dosa dia. Okey, kemudian yang ketiga, duduk di atas kubur. Okey, duduk di atas kubur ni apa? Adab ke larangan? Jawapannya ialah larangan. Okey? Larangan. Jangan duduk di atas kubur. Kadang-kadang ada yang kita perhatikan bila sampai je ke dekat kubur, dia nak melawat kubur saudara mara dia ataupun ibu ayah dia ataupun siapa-siapa je lah yang dia nak pergi kan. Bila sampai dekat kawasan kubur tu, bila dia tak ada tikar ataupun kerusi, dia duduk je atas kubur orang sebelah. Suka hati dia je kan. So, itu adalah larangan ketika ziarah kubur. Walaupun kita nak pergi ke kubur, bawalah kelengkapan yang sepatutnya. Okay, macam kerusi, macam sekarang ada kerusi healing tu kan. Senang je bawa, ringan je. Bawa je kerusi tu. Duduklah selama mana pun. Okay, jangan duduk atas kubur orang lain ataupun kubur orang yang kita pergi lawat tu. Okay, kena jaga adab. Okay, seterusnya soalan yang keempat, menjaga kebersihan kubur ni ialah, okay, kalau menjaga kebersihan kubur, jaga kebersihan kan mestilah adab. Okay, adab. Okay, kemudian melakukan perkara syirik. Okay, memuja kubur ke ataupun sebagainya. Ini adalah larangan. Okay, senang cerita kalau soalan, apa-apa soalan pun berkaitan dengan dia suruh pilih antara adab dan larangan ni. Bila adab, cari ayat-ayat yang positif. Larangan ni ayat-ayat yang negatif. Kalau awak baca penyataan dekat sini, okay, dekat sini, dia menunjukkan perkara yang positif, perkara yang baik, maka itu adab lah. Kalau awak baca tu macam tak kena je buat macam tu, macam tak baik je, itu adalah larangan. Okay. Seterusnya. Okay, seterusnya. Tandakan right pada penyataan yang benar dan pangkah pada penyataan yang salah. Okay, ini soalan right pangkah. Ataupun kita nak tentukan benda tu betul ataupun salah. Sama juga, baca soalan tu dan fahamkan penyataan yang dia bagi. Kemudian baru kita buat pilihan sama ada benda tu ataupun penyataan tu baik ataupun buruk. Yang baik tanda right dan yang tak baik ataupun negatif tanda pangkah. Okey, seterusnya kita tengok. Soalan pertama, merosakkan harta benda awam merupakan satu kesalahan. Okey, yang ni betul kan? Okey, kita tanda right. Betul. Seterusnya, berebut-rebut semasa masuk ke dalam tandas. Perkara baik ke buruk? Berebut-rebut. Buruk. Okey, so kita pangkah. Seterusnya, beri nasihat kepada orang yang merosakkan harta benda awam. Beri nasihat kepada orang yang merosakkan harta benda awam. So, kalau kita beri nasihat kepada mereka yang suka buat vandalism, baik ke buruk? Okey, baik. So, kita tanda right. Okey, seterusnya, harta benda awam rosak kerana wujud sikap tanggungjawab. Harta benda awam rosak kerana wujud sifat tanggungjawab.
Penyataan ni salah lah. Sebab biasanya kalau wujud sifat tanggungjawab, harta benda awam tak akan rosak. Okey, pernyataan ni salah. Kemudian yang kelima, orang yang berdisiplin akan mewujudkan keharmonian. Okey, orang yang berdisiplin akan mewujudkan keharmonian. Okey, pernyataan ni ialah betul. Okey, settle. Kita tengok soalan yang seterusnya. Gariskan jawapan yang betul. Okey, gariskan jawapan yang betul. So, dia akan bagi dua pilihan jawapan, maka kita gariskan. Bila soalan gariskan, jangan jawab bulatkan ataupun kita jawab dengan petakkan ataupun kita lorekkan. Okey, lorekkan, jangan. So, kena satu saja. Cara menjawabnya ialah gariskan. Buat garisan saja di bawah jawapan yang kita pilih. Okey, soalan pertama. Pak Abu membina atau melihat pondok rehat musafir. Okey, jawapan yang paling tepat ialah Pak Abu membina pondok rehat musafir. Okey, jawapan yang paling tepat ialah membina. Sebab ini adalah dalam tajuk adab di masjid. Adab menggunakan kemudahan masjid. So, Pak Abu ni dia membina lah jawapan yang lebih tepat. Okey. Nombor 2, kerusi meja merupakan bebanan atau kemudahan asas di masjid. Okey, kerusi meja merupakan bebanan ke kemudahan? Okey, jawapannya ialah kemudahan. Okey, buat garisan di bawah perkataan kemudahan. Okey, yang ketiga. Elakkan daripada merosakkan atau memuliakan barangan masjid. Apa yang perlu dielak? Merosak ke atau memuliakan? Okey, jawapannya merosakkan. Elakkan daripada merosakkan barangan masjid. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Tempat wudu atau tempat berehat telah dibesarkan bagi kemudahan jemaah mengambil air sembahyang. Okey. Tempat apa? So, kat sini kita nampaklah. Kat sini dia ada mengambil air sembahyang. Mestilah tempat wudu. Okey, kita pun gariskan di bawah perkataan wudu. Okey, seterusnya yang kelima, kemudahan di masjid hendaklah kita sama-sama apa? Menjaganya atau menjatuhkannya. Okey, jawapan yang tepat kat sini ialah kemudahan di masjid hendaklah kita sama-sama menjaganya. Okey, boleh? Soalan seterusnya. Okey, suaikan pernyataan di bawah. Okey, suaikan pernyataan di bawah. So, dia nak kita baca pernyataan yang dekat sini, kemudian pilih. Yang dekat sini sama ada adab, ataupun akibat, ataupun faedah. Okey, jom kita baca soalan ni. Yang pertama, memberi. Okey, memberi salam semasa bertemu. Okey, memberi salam semasa bertemu ni ialah adab. Okey, kemudian memutuskan persaudaraan. Okey, memutuskan persaudaraan ni negatif. Okey, negatif akibat. Memutuskan persaudaraan. Kemudian menunjukkan indahnya Islam. Okey, menunjukkan indahnya Islam. Pernyataan macam ni biasanya faedah. Okey, kemudian sentiasa bersikap baik. Okey, sentiasa bersikap pula. Sentiasa bersangka baik. Okey, yang ni nak pilih yang mana? Okey, jawapannya adab. Okey, sentiasa bersangka baik.
Okey, adab. Kemudian mencetuskan pergaduhan. Okey, mencetuskan pergaduhan ni ialah akibat. Okey, kita padankan kepada akibat. Okey? Boleh? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Arahan soalan dia ialah masukkan pernyataan di bawah mengikut kategorinya yang betul. So, kita kena baca, dia ada 5 pilihan dan ada 5 tempat yang kita perlu masukkan perkara-perkara yang ada pilihan tu ke dalam jawapan kita. Yang berkaitan dengan adab ketika bertamu dan akibat tidak beradab. Okay, so sama macam tadi, kita baca kalau pernyataan tu merupakan perkara yang positif ataupun perkara yang baik, itu letakkan kepada adab. Kalau pernyataan tu kita baca tak baik, kita letakkan kepada akibat. Okay, contohnya kita tengok dulu. Memberi salam, baik ke tidak? Okay, memberi salam ni baik. Kita tanda positif lah. Okay, P. Kemudian, susah dapat pertolongan. Susah dapat pertolongan ni akibat. Kan dia negatif. So, kita tanda N. Kita tanda dulu. Seterusnya, dipulaukan oleh masyarakat. Dipulaukan oleh masyarakat ni, pernyataan ni negatif. Okay, tanda dulu. Okay, seterusnya, masuk setelah mendapat keizinan. Masuk setelah mendapat keizinan ni positif, adab. Okay, kemudian menjamah makanan dengan sopan. Okay, yang ni pun adab. So, kita tandalah P. Lepas tu kita salin je balik. Adab ketika bertamu. Yang pertama, memberi salam. Okey, memberi salam. Yang kedua, mana lagi? Masuk setelah. Okey, masuk setelah mendapat keizinan. Okey. Masuk setelah mendapat keizinan. Dan yang satu lagi, menjamah makanan. Okey, menjamah makanan dengan sopan. Okey, menjamah makanan dengan sopan. Okey, kemudian akibat pula. So, kita nampak yang dekat N tadi, kita dah tanda tadi. Okey, salin balik je. Susah dapat pertolongan. Okey, susah nak dapat pertolongan. Yang kedua, dipulaukan. Dipulaukan oleh masyarakat. Dipulaukan oleh masyarakat. Okey, itulah adab ketika bertamu, memberi salam, masuk setelah mendapat keizinan dan menjamah makanan dengan sopan. Kemudian akibat pula ialah susah dapat pertolongan dan dipulaukan oleh masyarakat. Okey, baiklah, sekadar itu saja bincang soalan kita dalam subjek adab untuk kali ini pada bahagian C. InsyaAllah kita akan sambung lagi bincang soalan UPKK ni dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat.
Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah dan apa yang kurang itu adalah kelemahan sendiri saya sendiri. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.